Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fatin Amisha Azulin binti Mulisi dengan nombor metrik 206118 daripada program Bachelor Sains Biologi dengan pendidikan kepujian. Dan hari ini, saya akan membentangkan pengalaman awal di sekolah ataupun PALS yang telah saya lakukan di SMK Taman Fajar. Saya akan membentangkan beberapa topik iaitu latar belakang sekolah, pemerhatian terhadap proses PDPR secara dalam talian, serta refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Sekolah ini mula dibuka dan beroperasi pada Disember tahun 1992. Pada awalnya, sekolah ini memiliki dua bangunan dan hanya mempunyai pelajar daripada tingkatan 1 dan tingkatan 2. Manakala PMR dan SPM pula bermula pada tahun 1993. Pada peringkat awal, sekolah ini hanya menempatkan pelajar lelaki dan telah diberi nama sebagai SMK Sendakan 2 sebelum ianya diganti kepada SMK Taman Fajar. Sekolah ini dikenali sebagai sekolah dalam taman kerana lokasinya yang terletak di sekeliling taman-taman perumahan. Misi sekolah ini pula ialah untuk melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Manakala visi sekolah pula adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Sekolah ini terletak di sekeliling taman-taman perumahan dan para pelajar lebih gemar berjalan kaki ke sekolah kerana jaraknya yang dekat dengan rumah mereka. Serta, sekolah juga memberi kemudahan yang telah disediakan iaitu tempat berjalan kaki untuk para pelajar. Sekolah juga turut menyediakan infrastruktur yang lengkap bagi kemudahan kepada seluruh warga sekolah sebelum dan semasa terjadinya pandemik COVID-19. Berikut merupakan antara infrastruktur yang terdapat di sekolah ini. SMK Taman Fajar memastikan persekitaran sekolah sentiasa dalam keadaan yang kondusif untuk semua warga sekolah. Dengan ini, sekolah menjadi tempat yang berkualiti, selesa serta selamat untuk murid menimba ilmu. Persekitaran bilik darjah juga telah diubah suai berdasarkan SOP semenjak pandemik COVID-19 terjadi. Bilik darjah dilengkapi dengan info berkaitan kelas tersebut seperti jadual kelas, surat kehadiran murid, carta organisasi kelas dan juga jadual bertugas. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pemerhatian terhadap proses PDPR secara dalam talian. Menurut pemerhatian saya dapat lihat bahawa guru mengadakan pelbagai sesi seperti sesi induksi, sesi perbincangan dan juga sesi soal jawab. Guru juga memaparkan video untuk para pelajar. Aktiviti-aktiviti ini boleh mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Pelajar juga dapat memahami subjek yang diajar dengan lebih mendalam serta pelajar dapat melihat proses eksperimen melalui tayangan video yang dipaparkan. Walau bagaimanapun, pelajar yang mengalami kesukaran internet tidak dapat menyertai perbincangan tersebut dan hanya segelintir sahaja pelajar yang mampu menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Pelajar juga tidak dapat mengaplikasikan teknik yang dipelajari untuk melakukan eksperimen kerana pembelajaran dijalankan secara atas talian. Guru juga menggunakan kemudahan alat bantu mengajar ABM dan bahan bantu mengajar BBM untuk membantu dalam menyampaikan pengajaran dalam bilik darjah. Dengan menggunakan video, slide dan aplikasi WhatsApp, guru dapat menyampaikan pengajaran dengan mudah serta pelajar juga akan lebih tertarik dan guru dapat merangsang otak para pelajar untuk berfikir secara kritis. Ia juga dapat menghilangkan rasa bosan yang sering pelajar rasai ketika berada dalam online kelas ataupun kelas secara atas talian. Namun, kekalangan semasa pembelajaran di rumah iaitu rangkaian internet yang lemah menyebabkan sesetengah guru dan juga pelajar tidak dapat melancarkan proses PDP. Video yang dipaparkan juga akan menjadi kurang jelas kerana permasalahan rangkaian internet ini. Seterusnya, amalan pedagogi. Pedagogi merupakan satu kajian dan kaedah mengajar. Amalan pedagogi ini juga turut berubah sejajar dengan perubahan semasa dan kemajuan dalam dunia pendidikan. Dari pemerhatian saya, guru menggunakan pedagogi abad ke-21 di dalam bilik darjah agar pelajar dapat menyelesaikan masalah dan membuat keputusan di dunia sebenar. Dan pelajar juga dapat mengembangkan pengetahuan untuk berfikir di luar kotak. Namun, terdapat juga sesetengah pelajar yang tidak melibatkan diri dalam sesi perbincangan ini. Rancangan pengajaran merupakan pelan tindakan guru ataupun panduan guru sebelum menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran, agar proses PDP dapat dijalankan dengan lancar dan juga dengan sistematik. Bagi pendapat saya sendiri, RPH yang digunakan oleh guru pendamping saya dapat diperincikan lagi. Kemahiran berfikir aras tinggi ataupun KBAT harus diambil berat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan pelaksanaan KBAT ini, guru dapat merangsang pemikiran pelajar untuk berfikir dan mengeluarkan idea yang kreatif dan inovatif. Pelajar juga senang mengingati isi-isi penting dengan menggunakan peta iting.
Namun, terdapat segelintir pelajar yang menghadapi kesukaran untuk menyelesaikan soalan-soalan yang mempunyai soalan kebat, iaitu soalan-soalan yang susah dan juga soalan beraras tinggi. Refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Berikut merupakan budaya sekolah yang diamalkan serta kekuatan dan kelemahannya. Yang pertama, budaya memberi salam. Sifat hormat dapat dibina dalam kalangan pelajar, namun terdapat sesetengah pelajar yang angkuh dan mengabaikan guru ketika mereka berselisih. Kedua, budaya cintakan ilmu. Pelajar dapat mengembangkan dan menimba ilmu baharu, tetapi dari pemerhatian saya, sebab sekolah ini cara mengadakan program membaca kepada semua murid. Pelajar belajar untuk menjadi seorang guru yang berdisiplin dengan budaya menepati masa yang diamalkan di sekolah ini. Kelemahan budaya ini adalah pelajar yang jauh dari sekolah memakan masa yang lebih lama untuk tiba tepat pada masa yang ditetapkan. Hubungan di antara warga sekolah juga dapat dieratkan di samping melatih diri untuk sentiasa beribadah kepada Tuhan melalui budaya kerohanian ini. Namun, disebabkan kekangan pandemik ini, solat-solat hajat secara berjemaah tidak dapat dilakukan secara dalam talian. Akhir sekali ialah budaya prihatin. Sikap kasih sayang sesama manusia dapat dipupuk dalam kalangan pelajar, tetapi para guru tidak memupuk dan memperluaskan lagi sifat ini dalam kalangan pelajar. Budaya kerja merupakan satu konsep ataupun kebiasaan yang diterapkan di dalam setiap organisasi agar dapat bekerja dengan lebih efisien. Antara budaya kerja yang dapat saya perhatikan di dalam kalangan guru SMK Taman Fajar adalah budaya menepati masa. Budaya menempati masa ini dapat mengelakkan sebarang masa PDP terbuang begitu sahaja. Namun sekali lagi, rangkaian internet yang lemah menyukarkan guru untuk bersedia lebih awal sebelum masuk ke bilik darjah. Selain itu, kerjasama antara guru juga menyebabkan pengurusan sekolah ini berjalan dengan lebih lancar dan sistematik. Kelemahan budaya ini adalah terdapat perselisihan pendapat di antara sesetengah guru yang menyukarkan kerjasama sebagai sebuah satu pasukan. Guru juga telah mengamalkan memakai pakaian yang kemas untuk menunjukkan potensi dan menampilkan diri sebagai seorang guru yang berdisiplin. Namun, masih terdapat juga guru yang terlupa untuk berpakaian kemas seperti tidak memakai tanda nama. Akhir sekali, guru mempunyai daya usaha yang tinggi untuk membantu pelajar yang mempunyai kesukaran dalam mata pelajaran yang diajar. Hal ini menyebabkan guru kekurangan masa untuk diri sendiri dan juga keluarga kerana terlalu sibuk dengan hal-hal pekerjaan. Kekuatan dan kelemahan aktiviti kokurikulum. Kekuatan melakukan aktiviti kokurikulum ialah pelajar dapat mengisi masa lapang mereka di samping menimba ilmu pengetahuan dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Ini juga dapat mengelakkan pelajar merasa bosan ketika pembelajaran di rumah. Manakala, kelemahannya pula ialah sebilangan pelajar tetap memberikan alasan untuk tidak menghadiri aktiviti ini atas alasan-alasan yang tertentu. Kegiatan kokurikulum dikendalikan secara atas talian dan pelbagai aktiviti masih dalam perancangan untuk diadakan. Sebagai contoh, aktiviti yang dirancang oleh SMK Taman Fajar iaitu Virtual Run adalah sebagai ganti kepada aktiviti tahunan yang wajib di sekolah itu iaitu merentas desa. Proses mengendalikan aktiviti dalam bidang kokurikulum ini adalah dengan mengadakan mesyuarat secara bersemuka dengan semua ahli jawatan kuasa tinggi kokurikulum sekolah yang tidak melibatkan ramai orang. Mesyuarat ini hanya melibatkan 6 orang sahaja. Mesyuarat ini diadakan bagi membincangkan isu perjumpaan, takwim dan perancangan dari masa ke semasa untuk masa yang terdekat. Setelah mesyuarat ini bersurai, aktiviti-aktiviti yang telah dirancang akan dijalankan berdasar takwim dan jadual perjumpaan kokurikulum. Aktiviti kokurikulum amat penting terhadap profesionalisme keguruan. Guru dapat meningkatkan pengetahuan dan juga kemahiran mereka. Hal ini kerana kokurikulum memainkan peranan yang penting dalam dunia pendidikan seperti memupuk sasiah dan perpaduan. Selain itu, aktiviti kokurikulum juga melahirkan guru yang mempunyai 4K iaitu kemahiran asas, kemahiran kepegawaian, kemahiran kejurulatihan dan juga kemahiran kepengelolaan. Guru juga dapat meningkatkan integriti semasa menyertai badan atau kelab kokurikulum yang dipimpin. Selain itu, aktiviti kokurikulum juga dapat membentuk etika guru. Etika ini merupakan sahsia atau watak seorang guru. Akhir sekali, guru sebagai ejen perubahan perlulah berinovasi dan kreatif.
Rumusan daripada kursus ini saya rasa bersyukur dan gembira kerana telah selesai melaksanakan kursus FCE 3804 iaitu pengalaman awal di sekolah ataupun PALS selama 10 hari di SMK Taman Fajar. Cadangan penambahbaikannya ialah sekolah ini boleh memberikan pelajar yang mengikuti program PALS tugasan yang sesuai untuk mendapatkan pengalaman yang lebih lagi apabila berada di sekolah tersebut. Selain itu, saya juga berharap dapat melihat situasi bilik darjah dan pengurusan sekolah secara bersemuka. Sebelum saya menamatkan pembentangan saya pada hari ini, saya ingin mencadangkan satu program sulam yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah, iaitu For You and Me. For You and Me merupakan satu program kesihatan yang mempunyai objektif untuk menjaga kesihatan mental warga sekolah dan juga komuniti. Pelbagai aktiviti boleh diadakan dengan menjemput doktor psikiatri untuk memberikan taklimat tentang cara penjagaan kesihatan mental yang ramai tidak mengetahuinya. Pertandingan melukis poster juga boleh diadakan dan dibuka kepada orang awam untuk menyebarkan kesedaran penjagaan mental ini dengan secara lebih meluas. Tekanan ataupun stres memang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan. Walau bagaimanapun, teknik dan cara yang betul mengendalikan tekanan ini haruslah dipelajari untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini dan juga dapat menjaga keharmonian warga sekolah dan komuniti. Sekian, terima kasih.